Assalamualaikum, salam sejahtera bersama kami dalam POV Kedai Kopi. Kali ini bersama saya Rasmalizan dan sahabat saya Isa. So, apa topik kita malam ini? Macam-macam kita bercerita. Macam-macam cerita kedai kopi lah. Kedai kopi lah. Kita akan bawa beberapa isu yang mungkin light, berat, mungkin apa saja yang mungkin kita boleh bincang dalam senario di Sabah ataupun di Malaysia. Tapi mungkin episod kali ini kita akan bercerita berkenaan dengan apa yang kami adalah, berdasarkan kami punya pengalaman sejauh mana yang kami tahu kan. Saya dengan Isa ataupun Dr. Isa ni, Al-Fadil lagi, Ustaz Isa. Okey. Boleh-boleh gitu. Okay, kami telah lama lah. Kita mula start berapa tu, Sa? 2004. Ni 2024. So 20 tahun lah. Happy anniversary lah. Happy 20 tahun. anniversary dulu. Rasa macam sedih pula. Nak kena makan ni depan ni. kita mula dulu daripada student di Universiti Malaysia Sabah lah. UMS. Lepas tu diangkat dalam satu posisi kepimpinan mahasiswa lah masa tu. Betul. Alhamdulillah diberi peluang, dan dari situ saya rasa kita buat aktiviti yang sangat banyak. Betul. Di dalam dan di luar, kita masuk perkampungan dan sebagainya. Dan saya rasa itu yang menyebabkan kita ada connection, bonding lah. Bonding. So insyaAllah sahabat. InsyaAllah. Sampai habis. Sabar insyaAllah. So masa tu saya fikir ialah 20 tahun yang lepas situasinya berbeza, keadaannya sangat berbeza dengan sekarang. Benar. Kita contohnya dulu kita banyak perjuangkan pasal keperluan asas, keselesaan masa student. Saya fikir perjuangan keperluan asas dan ini tak pernah selesai kan. Betul. Dia mesti kepimpinan mahasiswa dia perlu sentiasa cakna terhadap keperluan asas ni. Kalau kepimpinan mahasiswa dia tak cakna kan, dia yang menjadi balance kepada pengurusan universiti. Yalah, sebab pengurusan universiti dia tak tinggal di asrama. Betul. Dia tak tahu. Jadi MPP lah yang dekat dengan pelajar ni, dengan mahasiswa-mahasiswi ni yang patut tahu keperluan asas. Yalah, ada kos dan sebagainya, dia kena ambil cara lah. Cuma Alhamdulillah saya rasa kredit kepada UMS lah. Ada banyak sangat penambahbaikan pada dulu pada sekarang. Ada internet dan sebagainya. Jauh lebih lah. baik. Ya. Zaman kita dulu cyber cafe lah paling banyak, paling hot. Ya. Masa tu telefon semua 3310 butterfly. Mana ada saya rasa fasiliti internet di UMS pun masa ketika itu hanya di library. Di library, betul. Dan kemudian beratur panjang dan selain sangat slow lah. Masa tu internet mau pergi cyber cafe 1 jam tu RM3 lah. Ya betul. RM3 lah lebih kurang lebih. Berbeza dengan keadaan sekarang, internet di mana-mana. Apa yang berlaku lah itu the flow of the internet ni lah, teknologi dunia lah. Syukur jugalah. Dan masa dulu kita juga banyak turun ke pedalaman. Perjuangan mahasiswa dulu banyak kepada pendidikan luar bandar lah. Betul. Mungkin saya boleh share sedikit pengalaman saya masa jadi pengendali dalam selangkah ke Menara Gading. Yang kita buat di Pulau Sepanggar tu. Betul, benar. Pada masa tu kita cerita berkenaan dengan student UPSR yang fail, yang tidak pergi exam pun. 0% dalam dia punya UPSR. Satu sekolah tidak ada satu orang pun yang lulus. Dan menyambung kepada sekolah menengah. Ya, betul. Pada masa tu. Dan alhamdulillah bila kita masuk, kita ni menjadi asbab lah kepada gerakan tu. Bila kita tahun 3 tu, banyak student daripada Sepanggar tu dia mula sedar betapa perlunya pendidikan, dan parents pun ada kesedaran, cikgu-cikgu dia pun semua, dan diorang
ada inisiatif untuk menghantar student-student daripada Pulau Sepanggar tu pergi ke sekolah menengah. SMK Tebobon lah masa tu. Saya ingat lagi kita masa tu cuti semester dan yelah sebagai saya pun orang perantau kan, yang bukan anak Sabahan tapi sangat mencintai Sabah lah. Isteri saya orang Sabah lah. Tapi yelah Persatuan Bini Sabah. Saya ingat lagi pada ketika itu kita bawa pelajar-pelajar murid-murid 12 tahun yang nak ambil UPSR ni, bawa daripada Pulau Sepanggar dan biar mereka merasai pengalaman hidup di kampus. Betul, kan? Pada ketika itu yang saya ingat sungguh lah, budak-budak ni sebenarnya mereka ingin belajar. Betul. Tetapi suasana di kampung pada ketika itulah kan, ibu bapa mereka ingatkan pelajar budak-budak ni dia tak nak belajar. Tapi apabila kita bawa ibu bapa ni dia datang kampus, lihat bagaimana budak-budak ni dia nak belajar, gambar-gambar mereka ni tengah malam pun nak belajar, bagaimana mereka bersungguh-sungguh. Saya ingat lagi ada 2-3 orang ibu bapa yang menangis, teresak-esak berterima kasih kepada saudara Hatta, saudara Raj, dengan Atta lah, Ardiansyah. Ardiansyah, yes. Menangis esak-esak, dia kata terima kasih lah cikgu, dia kata kan, kerana bagi peluang kepada anak-anak mereka ni, dan mereka kata barulah mereka tahu bahawa anak-anak mereka ni sebenarnya nak belajar. Dan alhamdulillah anak-anak ini, batch mereka ini yang saya ingat ketika itulah, daripada 0% dapat 60% betul, kelulusan. 60%, betul. Jadi bukanlah usaha kami sikit saja. Cuba nak bagi pendedahan dan bagi dorongan kepada ibu bapa untuk galakkan anak-anak belajar, dan sebenarnya kita give credit yang tak terhingga kepada cikgu-cikgu lah. Betul. Di sekolah. Sebenarnya banyak. Tapi bagi masa tu yang saya sedar betul lah bro, kita jadi poster boy. Kita telah jadi poster boy, menjadi ikon simbolik kepada kesinambungan kepada pelajaran tu selepas daripada sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah ke universiti. Jadi kita jadi ikon, dan parents pada masa tu nampak hala tuju anak diorang ni mau ke mana. Betul. Itu yang kita nampak lah. Tapi kita tidak tahu di mana sebenarnya sekarang ni. Wallahualam. Jangan juga kita nak jumpa lah. Tapi wallahualam saya pun dah tak tahu siapa. Nama pun tak kenal. Lama betul. Tapi saya masih ada simpan gambar-gambar dia. Masih ada dalam. Mungkin kita boleh share lah. Ini bagi nanti director boleh lah. Saya akan share. Dia ada beberapa gambar ni nanti kita boleh share dalam diedit. Okey. Selepas tu ada beberapa program lagi yang jadi ingatan yang tidak hilang lah. Salah satu tu yang pergi Felda Sahabat. Terlibat Felda Sahabat. Felda Sahabat Kelang Queen. Ataupun di Karanaan. Karanaan. Saya terlibat. Karanaan pun kita belajar banyak culture di situ. Terutamanya yang daripada pedalaman di Karanaan tu lah. Kita kalau tidak silap masa tu kita banyak belajar pasal culture lah di situ. Dan rakan-rakan yang berasal daripada Semenanjung datang. Untuk pengetahuan juga, dalam UMS ni nisbah kapasiti dia, anak Sabah yang ada di dalam UMS ni termasuk dengan Sarawak adalah 30%. Another 30 plus yang 60 to 70% adalah daripada Semenanjung. Sebab itulah kenapa alumni daripada UMS ni sebenarnya dia banyak di Semenanjung. Ya, betul. Tapi ada yang jadi Sabah sudah lah. Betul. Oleh kerana itu saya fikir persatuan perlu ada. Adakah kita ada cawangan pertubuhan alumni UMS di sini? Ya. Kita ada persatuan pertubuhan alumni di bawah sekarang ni saudara Fauzi Jumat dia punya presiden. Yang di Semenanjung? Yang di Semenanjung adalah beberapa dia orang macam mana still presidennya di sini, cuma dia ada
macam mana AJK ke? Penggerak di sebelah sana lah, macam saudara Syafiq Ridwan Jamaluddin, TS Dr. Fahmi Abdullah. Dia masih lagi bergerak di sana. I see. Ya, dia orang masih lagi lah keep on gathering apa semua. Kita nampak juga dalam grup alumni macam Hilal Azmi, Khairul Anwar, si Anwar Nazir. Khairul Nazir lah, Khairul Nazir yang sekarang ni pengarah strategik dan komunikasi negeri Pahang. Masya Allah. Hebat-hebat kita punya alumni ini. Alumni hebat-hebat ni. Tapi itulah mungkin pendedahan orang tak kenal. Rupanya orang-orang hebat ni sebenarnya alumni UMS. Tapi mau diceritakan sebenarnya kita ni tidak skip, kita ni melalui satu proses, proses yang hardcore apa semua kan untuk develop benda ni. Ada orang ramai yang tidak faham, nampak kelihatan yang kita ni sudah ada alumni-alumni kita ni hebat, tapi proses within daripada bawah sampai ke atas tu, macam mana development dia punya karakter, dia punya mindset, dia punya ketahanan, kejituan mau teruskan tu, itu yang jarang lah kita kelihatan. Dia nampak terus benda tu ada di pop up, dia begitu. Saya rasa dia sangat perlu ada satu kesinambungan lah. Junior sangat memerlukan senior. Yes. Senior sangat memerlukan alumni. Maknanya kita saling bergantungan junior yang baru naik, yang baru masuk, yang baru yang kata MPP yang baru memegang jawatan MPP perlu belajar sesuatu daripada senior. Betul. Dan senior jangan lupakan junior kan, dan alumni juga perlu ada satu jaringan yang lebih lebih inklusif, lebih eksklusif di antara kita ni, supaya kita tak lupa di antara satu sama lain dan kita boleh turunkan berkongsi apa-apa pengalaman dan sebagainya. Betul. Jadi supaya kita punya generasi junior kita ni lebih baik lah. Kalau saya nak kata dalam konteks akademik lah kan, kenapa ada perlunya kita buat kajian-kajian akademia ni, supaya dan kemudian kita journalkan. Kenapa? Supaya masyarakat saintis akan datang, dia tak perlu buang masa. Contohlah dia kata dia nak buat satu ujian, adakah api, adakah bahan A akan mempengaruhi besi contoh kan. Dia akan ada 10 proses. Tetapi oleh kerana 5 proses yang tak awal ni sudah dibuat oleh saintis awal kan, maka saintis yang sekarang ni tak perlu nak mengulangi proses 1 hingga 5 tu. Dia sudah boleh sekadar baca jurnal, sudah 1 hingga 5 ni sudah dibuat, sekarang kita teruskan yang ke-6. Jadi begitu juga, tak perlulah yang junior-junior ni nak melalui proses daripada awal, nak cari apa benda. Tak perlu. Senior-senior alumni ni yang kita dah tahu, dah kita just beritahu saja, maknanya sampaikan kepada mereka. Jadi tiba masa mereka untuk menerokai apa-apa benda yang baru lah pada zaman sekarang, yang kadang-kadang kita pun tak tahu zaman sekarang ni pelik-pelik teknologi advance. Umur-umur dah macam ni, kadang-kadang kita pun tak terikut juga. Yalah. Kalau kita tengok daripada side industri pula, kita tengok macam mana development ada banyak benda. Contohnya dalam skill penyampaian, cara bercakap, storytelling apa semua, dia pun daripada improvement daripada zero, pelan-pelan develop, ibarat macam orang exercise kan. Dia ada muscle, tambah muscle lagi, tambah stamina, tambah dia punya strength lagi apa semua. Lama-lama dia jadi, orang cakap satu karakter yang diidam-idamkan lah kan. Dia jadi begitu. Jadi benda ni semua dia along the way ni adalah proses. Proses tu dia kena berkesinambungan, bersambung, begitulah ceritanya. Then baik, kita dah alhamdulillah dah cerita sibuk dah, rasa dah okeylah tu, kita mengimbau kenangan yang lama banyak. Nanti kita minta jugalah taruh gambar zaman kita masih student, sama-sama gambar apa semua tu, kita tunjukkanlah macam mana supaya boleh share lah. Boleh share lah. Yang sebenarnya dulu kita pun begitu dia lah. Jadi apa isu kita sebenarnya? Okey, nak cerita pasal ada beberapa permintaan untuk diulas tentang skop. Satu, kemungkinan kebolehpasaran graduate. Mungkin juga kita akan bercerita sedikit tentang keperluan industri. Mungkin juga silibus daripada
UA ataupun IPTS ataupun player-player di pengajian tinggi, mungkin juga yalah kita tengok macam mana. Sebab tapi kita menyampaikan keadaan ni dalam inilah santai lah. Kita tengok dia macam mana. Buat masa sekarang ni saya tak pasti dahulu waktu kita belajar lah. Waktu kita belajar kita pun tak dengar sangat tentang kita panggil sekali keboleh pasaran graduan kan. Apa short form dia? Keboleh pasaran graduan. Dia ada short form dia, saya pun tak ingat lah kan. GE. Graduate. Graduate. Kita pun tak tahu sebab dia yang hanya tahu ialah di peringkat atasan, di peringkat pasaran dan sebagainya. Betul. Cuma sekarang ni memang sangat ditekankan di peringkat universiti, dia ukur macam seolah-olah macam adakah universiti itu berjaya atau tidak, ataupun sesuatu course khusus itu bagus atau tidak berdasarkan keboleh pasaran dia. Sehingga kan sebenarnya ada beberapa course di UMS, saya tak cakap lah lagi sebab benda tu belum formal kan, jadi belum official, jadi saya tak nak sebut. Tapi ada beberapa kursus yang akan ditamatkan kerana dikatakan tidak ada keboleh pasaran dan sebagainya. Ya, tapi benda ni banyak. Contoh macam hari tu bukan saja daripada keperluan industri, tapi ada contoh bila kos ataupun bidang-bidang itu ditawarkan oleh banyak institut dan keboleh pasarannya tu jadi tepu, jadi kos-kos tu akan dijumutkan lah. Dia satu. Tapi bercerita pasal naratif graduan menganggur ni, saya rasa dia bukan isu baru. Kalau kita ingat pada tahun 90-an benda ni sudah jadi masalah tau. Bukan masalah dia jadi naratif ni lah. Cuba kita kenang-kenang dulu cerita pasal lagu Sudirman Haji Arsyad berkenaan dengan Aku Graduan Menganggur. Dan masalah dalam masyarakat kita sudah awal tau, daripada tahun 90-an lagi. Ini benda yang mungkin kita akan ceritakan lah, kita akan discuss, mungkin kita akan kupas bagaimana sebenarnya situasi ataupun naratif graduan menganggur ini. Dan sebenarnya saya pun actually semenjak saya zaman sekolah lagi, saya dah dengar tentang isu di barat lah, di Amerika kan. Pada ketika itu cikgu saya cerita tentang bagaimana dia jumpa pemandu teksi dia yang ada PhD holder. Betul. Tapi itu cerita di barat. Saya kata pada ketika itu, pada tahun 1990-an di Malaysia belum ada lagi lah. Tapi sekarang ni memang kita mempunyai lambakan PhD dan sebagainya. Tapi saya mungkin ada pendapat agak berbeza sikit tentang, ya betul, kita perlu maknanya graduan daripada universiti ini dia yang akan memenuhi sepatutnya yang memenuhkan kuota di industri lah. Tapi kita kena faham sebenarnya tujuan asal universiti ni, dia bukan untuk industri sebenarnya. Dia adalah pusat ilmu. Yes. Pusat ilmu tu, yelah betul. Tak nak cakap habis ilmu tu nak bawa ke mana? Betul juga bawa ke bawah industri, supaya dalam apa yang kita buat, apa yang kita belajar sekarang ni kan kita ada AI dan sebagainya, jangan kita tertinggal. Maknanya silibus yang kita belajar tu biar selari dengan industri, tapi tak semestinya kita kena ikut industri sepenuhnya. Betul. Sebab ada asas-asas teori, asas-asas di universiti ni bukan sekadar untuk kita nak memenuhi industri, tapi yang lebih penting ialah untuk memupuk seorang individu yang berilmiah. Orang kata ada beza orang yang ada graduan, orang yang ada sarjana muda dengan orang yang tidak ada sarjana muda. Dia telah melalui satu proses 3 tahun. Ada kokem dia, ada sukan dia, datang kelas, kena assignment, kena buat group assignment, kena ada kepimpinan dan sebagainya, sehingga dia keluar, dia tidak mudah macam kita kan nama kita POV kedai kopi ni. Tapi POV kedai kopi ni bukan sebarang kedai kopi. Kedai kopi kita bercerita dengan, insyaAllah mudah-mudahan betul-betul dengan fakta, dan kita ada bukan yang sebarang, saya ingat lagi ada, tak muat lah cerita dia. Saya pernah dengar lah, dia kata cerita ni kedai kopi. Satu ada beliau ni kata, kau ada dengar cerita kan, ini dia buat macam ni rasuah dan sebagainya. Jadi saya kata, tahu mana? Ini ni WhatsApp ni. Jadi betul lah ni kalau keluar WhatsApp. Jadi so ini pemikiran lah yang membezakan di antara
orang yang tidak berpendidikan, so sorry to say, bukan lawan tak berpendidikan itu tidak bagus, tetapi bila kita ada pendidikan, bila ada sarjana muda, sekurang-kurangnya kita ada satu skill, konsep filtering, konsep menerima filtering kan. tu. Apa-apa berita yang kita dapat, kita kena filter, kita boleh selidik dahulu, ada kemahiran selidik dan sebagainya sebelum kita main serang dan sebagainya lah. Saya seperti itulah. Saya mau sentuh sedikit berkenaan dengan character building bila yang ada degree dengan tidak degree ni apa semua. Saya mau share berkenaan dengan satu. Ini pengalaman atas pengalaman lah. Bila satu sesi tu, bila satu sesi bersama masa tu Tan Sri Nordin Kardi lah. Masa dia buat dia punya PhD di UK. Dia cerita dengan kami semua masa tu. Chancellor UUM. X. Kemudian dia BTN. Dia betul. Ketua pengarah BTN. Dan dia cerita masa dia sambung study tu ada satu orang polis. Dia loreng lah, pangkat sarjan. Tapi dia sambung, dia masa tu dia buat PhD. Ya, jadi dia tanya dengan kawan dia punya colleague ni lah. Kenapa kau sambung study di UK sebut tadi kan? Dia cakap yalah untuk upgrade saya punya knowledge. Then dia bilang what happen, apa yang jadi kalau bila kau sambung kau punya study, then adakah mempengaruhi kerjaya kau? Terus dia cerita, dia cakap polis tu dia heran lah kenapa kau berfikir begitu. Sedangkan dia ada satu perbezaan antara kerjaya dengan level of dia punya education kan. Dia jadi begitu. Cuma mungkin dalam konteks ketimuran kita ni berfikir bahawa bila kau ada degree, bila kau ada master, kau ada PhD, kau ada darjat tu berbeza. Itu yang sometimes yalah mau menyesuaikan diri dalam keadaan membumi ni bukan senang. Sungguh-sungguh. Tapi kita bukan nak cakap orang yang tidak ada sarjana muda ni tidak bagus, tidak pandai dan sebagainya. Bukan itu maksud saya. Maksudnya dia ialah ada bezanya orang yang menerima kursus secara formal dengan orang yang tidak menerima kursus tidak formal. Itu saja dia punya kaedah pemikiran dia beza-beza. Ada yang kursus berbeza, yang tak kursus dia akan terima juga, cuma secara tidak formal tu. Pengalaman melalui pengalaman universiti. Ada masing-masing ada pro and cons lah. Tapi perspektif yang mengatakan bahawa graduate ni dia ada kaitan juga dengan kadar guna tenaga apa semua pun masih juga bermain. Betul. Cuma itulah macam kita mau cerita pasal mengubah paradigma pemikiran tu bukan senang lah. Ras, macam apa pendapat pula dengan sekarang ni pemikiran zaman budak-budak remaja sekarang ni kata tak payah nak sambung belajar. Nak beritahu Ras bahawa permohonan kemasukan ke IPT lately lah 2-3 tahun ni menurun. Biasanya IPTA ni tak perlulah nak buat iklan sangat, nak pergi ke roadshow sana. Memang orang akan berebut-rebut nak masuk. Yes. Tapi 2-3 tahun kebelakangan ni mereka tak nak masuk dah universiti dah. Dia kata untuk apa kalau Grab lagi mahal dan sebagainya. So dalam yang saya punya point of view lah, POV dia lah. Saya melihat begini. Satu perspektif pemikiran. Kita lihat daripada konteks survival, kemandirian kehidupan ni kita melihat daripada kekuatan ekonomi. Itu satu, kekuatan ekonomi satu. Then orang melihat option. Sekiranya saya sambung degree begini, bila saya ada degree apa semua, adakah saya dapat kerja begini? Rather than orang pergi ambil skills ataupun TVET apa semua dan job is there. Kalau tidak job tu apa semua, I can create a job. Saya ada something untuk offer kepada masyarakat. Contoh macam orang buat yang PW lah ataupun A1 Chashman apa semua ni kan. Dia tidak memerlukan skill offset, dia kena bekerja structure macam yang ada degree ni. Dan dia boleh survive dengan apa yang dia ada, skills dia yang dia ada apa semua, dan dia boleh offer kepada mana-mana yang perlukan servis dia. Then dia itulah itu satu point. Dan satu point lagi, oleh kerana population kita di Malaysia ni dia bertambah, option lagi banyak, sistem ekonomi pun lagi bagus, peluang ada di mana-mana. Tidak seperti macam 20 tahun lepas. Kita tidak mempunyai banyak option untuk survive. Jadi yalah, dengan perkembangan teknologi, media sosial apa semua ni, option untuk mendapatkan kewangan, sumber kewangan untuk develop dia punya ekonomi itu lagi tinggi lah. So kenapa saya perlu buang masa 3 tahun 4 tahun untuk sambung degree, dan saya tetap juga kena buat yang benar selama ni. Ni saya share lagi satu pengalaman saya lah.
daripada satu perspektif parents yang ada di Kota Marudu. Saya pindah pergi sana dan buat satu ceramah bercerita dengan PBG, parents apa semua ni. Parents tu ada satu stigma tau. Dia cakap apa? Buat apa dia hantar anak dia sambung degree, sedangkan nanti dia balik dia akan sambung kerja saya sebagai petani. Ini parents yang ada di perspektif tu. Tidak boleh kah dia cakap something yang kerajaan buat untuk bagi dia? Dan kita ada berapa data lah kan. Okay. Untuk sebagai contoh kita dalam konteks Sabah lah UMS ya. Dalam setahun saja kita akan memberi dalam graduation day tu graduation day tu dalam 6,000 graduan, 5 ke 6,000 graduan setiap tahun dikeluarkan. Itu satu universiti. Kita ada 20 universiti. UA, tidak termasuk lagi dengan IPTS, yang college apa semua. Dan bila semua sudah dapat dalam masa setahun tu, dengan kadar keperluan pekerjaan yang ada tu, dia sangat nipis, kecil. So persaingan tu sangat tinggi untuk mendapatkan position kerja. Pernah dengar ada satu pos daripada company tu, dia buka 100 kekosongan untuk jawatan yang level degree lah. Sekali yang masuk interview tu 10,000. Berbaris panjang apa semua. Dan itulah mungkin satu konteks lagi kita kena berfikir pasal kerja ni ataupun mencari nafkah, develop dia punya ekonomi ni, bukan saja setakat bekerja dengan orang atau bekerja dengan agensi ke apa semua, tapi dia kena mencipta kerja dia. Mencipta kerja. Setuju. Yalah, maknanya dengan kita tahu kita panggil teori ekonomi yang asas bahawa permintaan yang tidak terhad tetapi sumber terhad. Jadi apabila sumber terhad, kalau kita ada kemampuan lah. Sebab tapi in the end, sebab itu kita perlu ada satu set pendidikan ataupun khusus, maknanya dia tak boleh sembarang-sembarang tiba-tiba suka okey aku nak cipta peluang pekerjaan. Tak boleh. Itu yang menyebabkan orang gagal. Betul. Tapi ialah bila dia lawan hukum yang sedia ada ni, benda tu jadi. Contoh macam yang influencer ataupun orang cakap yang restock, reseller kan, dia boleh jual balik benda tu tanpa dia ada pendidikan betul. Dan dia berfikir lagi, pasal orang semua belajar ekonomi apa semua, dia berfikir pasal kos lepas. Kalau aku tidak buat degree, it's much kos lepas, dan saya buat ini, apa saya punya achievement, saya dapat develop saya punya ekonomi, dan it's okay. Dapatlah degree tu is kos lepas lah, kan? Something yang dia terpaksa sacrifice apa semua untuk achieve dia punya survival ekonomi dia. Bukan boleh jadi begitu. Betul juga. Memang yang ada betul juga, sebab dulu sebelum di IPTA saya pernah di bank, di bank, dan saya pun ada jumpa juga beberapa saya punya klien yang ada mereka ni dia even SPM pun tak ada. SPM tak ada PMR saja. Tapi pendapatan bang beribu semua lah. Tapi tetap juga mana datang ribu-ribu tu pendapatan itu bukanlah datang tiba-tiba, tak. Macam jackpot. Mereka bukan. Mereka ni dilatih. Maknanya orang kata yang itu yang sebenarnya kerajaan buat sekarang ni bagi pelajar-pelajar, remaja-remaja yang tidak berminat di bidang akademik, dia pergi ke bidang TVET, konvensional, apa dia panggil vocational sebagainya kan. Itu yang kerajaan sediakan lah. Yang mereka pergi ni ialah mungkin keluarga dan sebagainya. Yang ni mereka ni di awal lagi lepas PMR, maknanya tahu membaca, menulis, mengira yang basic, mereka mula bekerja di kedai-kedai, keluarga dan sebagainya sebagai pengalaman. Di situlah universiti mereka mula. Betul. But in the end, cerita tentang perlunya ilmu itu, walaupun dia tidak menerima secara formal, universiti, tapi saya fikir itu pun dikira sebagai satu universiti. Yang mana universiti jalanan mungkin. Dia kata, kau belajar kat mana? Macam mana kau ni? Aku belajar apa ni? Kena belajar. Mesti melalui 5-6 tahun sebagai pion, sebagai kerani, sebagai orang bawahan. Ibu diorang lagi power tau. Sebab diorang memang lama dalam industri. Ya. Daripada orang yang
Tapi in the end mereka ni dia memang power, tapi kadang-kadang dia memerlukan juga orang budak-budak keluar universiti ni, accounting dan sebagainya. Betul. Untuk buat kerja-kerja yang mereka tak boleh buat. So Dia just hire lah. hire. Dia hire. Dia yang apa ni, ada satu buku menceritakan pasal student grade C, dia akan hire student grade A. Ya, betul. Tapi kita kena tahu lah berapa peratus pula student grade C yang boleh hire ke student grade A ni. Kita tahu memang benda tu ada. Betul. Orang kata aku penat-penat belajar, tiba-tiba dia ni yang grade C ni dia boleh lagi kaya. Betul, benda tu ada, tapi berapa peratus? Betul. Kita jangan betul memang ada. Tapi kebarangkalian peratus pelajar-pelajar yang cemerlang ni. Tapi untuk benda ni dia jadi, kalau dalam psikologi dia jadi defense mechanism. Dia punya apa ni, defense mechanism ni, dia lari dan orang yang grade C ni pun dia boleh sukses, dia beli kaya apa semua. Buat apa aku belajar sungguh-sungguh? Dia jadi walaupun persennya kecil, tapi dia jadi spark kepada masyarakat ni. Boleh, benda tu boleh jadi. Itu pun dia jadi macam orang cakap dia punya stigma lah kan. Dia jadi begitu. Kan saya fikir untuk akan datang kita perlu ada jam letak jam kat situ supaya kita tahu kata berapa jam ni kan. Panjang sangat jam kan, ni. pukul 12 kan, tak tahu berapa. Jadi kita dah tahu supaya kita boleh set timing. Okay. Alright. Next issue, kita mungkin boleh kupas tentang apa namanya ni, konteks guna tenaga di Sabah. Okey, berkait dengan isu yang sebelum ni, kita tengok juga keperluan di Sabah ni. Kita difahamkan ialah berbanding dengan Sabah ataupun dengan Pulau Pinang, industri lebih banyak di sebelah Pulau Pinang dan di sebelah Semenanjung lah. Even Sabah, kalau kita cerita industri besar ataupun industri berat ni, dia tidak tahu. Yalah, kita faham pasal basic facilities apa semua tu. Tapi kita bercerita tentang apa potensi yang mungkin Sabah boleh offer selepas ini. Dan melihat daripada kadar guna tenaga yang kita ada sekarang ni kita lebih fokus kepada pertanian lah, terutamanya sawit, apa semua ni. Kita menggunakan 1.875 juta lah kadar guna tenaga pada tahun 2021 dan 1856 tahun 2021, 1875 juta pada tahun 2022. Lihat ada signifikan kenaikan kadar guna tenaga tu, walaupun tidak industri besar yang kita cover di Sabah ni, cuma ada industri daripada pertanian apa semua. Tapi kadar guna tenaga tu, adakah dia akan meningkat lagi bila facilities ni settle dan industri telah masuk? Ras, bercerita pasal ini, saya berpendapat bahawa di Sabah kita jangan melihat kepada Pulau Pinang. Sebab setiap negara atau negeri dia ada industri masing-masing. Kita tanya pada Singapura, adakah Singapura fokus kepada industri pembuatan? Betul. Dia tak ada, dia sektor ketiga lah. Dia ada sektor lain kan. Even kalau you tengok kalau Ras tengok banyak pemimpin yang saya baca, ada beberapa artikel, banyak pemimpin orang-orang kaya-kaya di dunia ni, dia cari perubatan kat mana? Dia tak pergi ke UK, dia pergi ke Singapura. Kenapa? Betul. Sebab itulah Singapura menyediakan the best medicine. I don't know lah, saya pun tak bidang itu, tapi bukan itu. Tapi nak cerita pasal tadi tu. Untuk di Sabah, kita jangan cerita pasal industri berat lah. Itu insyaAllah Sabah the way forward lah. Tapi instead of kita cari benda yang jauh lagi, why not kita fokus apa yang ada di depan kita. First, Sabah dia dah memang sedia maklum negeri yang sangat terkenal dengan pelancongan. Betul ya. So kita fokus pelancongan dulu. Sorry to say lah, saya nak cakap bukan sorry to say, maksudnya peluang pelancongan di Sabah ni sangat banyak lagi. Tapi kita banyak tertumpu ke Kundasang. Betul Kundasang cantik, Ranau Kundasang cantik kan. Tapi why not negeri kita daerah-daerah lain kita directkan, sebab Kundasang is also too much mainstream sudah, sampai kalau musim cuti kan jam langsung kan. Jadi kalau kita boleh tahun 2000 since 2016 sampai sekarang lah,
setiap daerah ni dia ada inisiatif di bawah pejabat daerah apa semua kan untuk develop daerah tu sebagai apa pusat tarikan dia. Betul. Okey, contoh macam di sebelah Matunggung dia ada Gong, dia ada Lebah. Lepas tu di sebelah Kudat dia ada Simpang Mengayau dan di sebelah Beaufort dia ada apa ni tempat tengok apa ni Kunang-Kunang dan Probis Kesemangki, Bayau. Ada benda macam tu. Cuma sekarang ni masalahnya adalah permintaan daripada pelancong tu sendiri. Macam mana player industri sedia ada ni boleh tackle dengan permintaan pelancong yang mau datang. Ras pelancong dia datang, dia berdasarkan apa yang informasi yang dia dapat. Dia saya pun selalu pergi melancong kan. Apa yang ada kat sini kan. So kalau kita pandai market, apa you nak pergi. So setiap orang ada preference masing-masing kan. Yes. Pergi pulau, pergi pada sebagainya. Kalau kita pandai attract dia, pandai pindah dia kepada tempat-tempat lain tu, so itu ada sumber guna tenaga yang akan penuhkan sumber tenaga kat situ. Lagi satu. Nak katanya lagi satu pelancongan. Yang kedua ialah saya tengok di Sabah ni potensi padi sangat tinggi. Saya tinggal di Toran, banyak sangat kawasan-kawasan padi terbiar. Sekarang ni di Sarawak sudah mulakan inisiatif 100,000 ekar. I mean the figure is 100,000, 100 ekar. Saya rasa 100,000 ekar kot. 100 ekar tu kecil sangat. Tapi inisiatif memulakan padi tu. Kita di Sabah ni banyak kawasan-kawasan padi yang sedia ada, yang tak perlu nak buat baru. Tinggal perlu ada satu usaha bagaimana kita boleh memanfaatkan guna tenaga yang berlebihan di Sabah ni kan. Tapi itulah, adakah orang muda sanggup ingin willingness untuk menceburi bidang perniagaan, bidang pertanian. Sebagai makluman kepada penonton dan pendengar di sana, untuk padi di Sabah ni kita ada 35,601 hektar keseluruhan dan kawasan padi yang terbesar adalah berada di Kota Belud iaitu 8,503 hektar, diikuti oleh Keningau 3,659 hektar, Kota Marudu 3,459 hektar dan Papar 1,753 hektar. So luasnya padi ni, jelapang padi ni lebih luas daripada Kedah mungkin. Mungkin kita boleh sebut begitu. Dan teknologi yang digunakan adalah ialah semua machinery, traktor yang kita panggil sebagai apa? Porson. Kalau orang kampung kita sebut porson tu kan. Daripada start membajak, membuka tanah tu apa semula, daripada meracun, membaja, semua tu kita pakai ini tau, drone. Kita semua pakai teknologi punya ni. Program ini telah diinitiate di bawah agensi kerajaan negeri SLDB. Dia buat benda ni dan bulan 4 ni dia akan launch lah di Toran. Itu yang saya difahamkan. Ini maklumat insider lah ni. Insider lah. Insider, tapi kita kasih blast tu. Sebab tu orang awam macam saya ni tak tahu cerita. Dia research. Begitu researcher dia kena buat research. Kita play on the ground. Okay. Then maksudnya ya bagus. Mana usaha yang sangat baguslah daripada kerajaan ni. Yes. Dan ada satu lagi benda yang kita mungkin share kepada pendengar dan kita punya penonton semua. Di bawah KKIP ada satu agensi KKIP Aerospace. Dia menawarkan kepada belia-belia ni untuk masuk training dengan diorang ni. Satu jadi engineer aerospace dan yang kedua lagi latihan daripada segi handling the drone lah, jadi pilot drone. Jadi pilot drone ni KKIP Aerospace sekarang ni tahu belia mungkin tidak dapat information berkenaan bagaimana mau masuk, mau jadi latihan ni apa semua. Tapi benda tu adalah satu potensi besar kepada belia ataupun orang muda di Sabah ni untuk terlibat sama di dalam industri ni. Dan kita tengok besar sebenarnya. Besar apa tadi? Aerospace. KKIP Aerospace. Tapi maksudnya apa peluang pekerjaan yang mereka boleh buat? Yang paling besar satu dia akan jadi engineer aerospace lah. Which is yang kita faham ialah industri besar bos. Yang kedua pilot drone. Pilot drone. Pilot drone ya. Sekarang ni kan kita racun, baja guna. Baja pakai drone ya, betul. Cerita pasal guna tenaga tadi Ras yang ialah guna drone dan sebagainya. Tapi kita tahulah secara hakikatnya di Sabah ni pertanian menggunakan manusia golongan yang 2 juta manusia yang bukan warga negara di Sabah ni. So bagaimana kita nak meminimumkan penggunaan yang bukan warga negara
di sektor pertanian ni lah. Apa pendapat? Yalah, itu mungkin satu teknologi, mungkin dia akan kurang lah. Dan saya faham maksud Isa ni tadi, macam mana loop yang kosong ni telah diambil oleh warga asing masuk ke dalam dan operate by dorang. Okey, kita kena faham pasal inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, kadar gaji minimum, dan Indonesia lah, kita ambil Indonesia yang paling besar lah sumbang tenaga ke Sabah ni. Sebab Sabah ni dia ada 14 negara yang dia boleh ambil. Dalam Malaysia 14 negara, tapi untuk di Sabah dia boleh ambil daripada China, Thailand, Filipina dengan Indonesia. Jadi apa ni? Pekerja yang ni pekerja asing yang diambil. Ini halal, yang tak halal. Yang dah halal tu lain cerita lah. Tapi yalah, kalau dia masuk pun dia begitu, yang halal dia masuk on itulah. Kalau Bangladesh dia tidak akan dapat masuk di Sabah. Boleh mohon tapi lulusnya anda tahulah. Dia cerita ada kawalan daripada segi begitu. Berbeza kita dengan Sarawak dia tidak akan stay overnight. Pekerja-pekerja daripada Kalimantan dia kena kerja lepas tu balik. Dia tidak akan stay. Yang kita di sini dia akan stay, apa semua permit apa semua adalah. Okey. Guna tenaga ni satu memang dia memerlukan itulah skills, offset dan pengalaman latihan yang tinggi untuk berada di kawasan-kawasan kebun dan ladang ni. Mau cerita pasal loop ni, kemungkinan besar ialah pada tahun 2018 kalau tidak silap, kerajaan Indonesia dia start demand. Dia start demand, sekiranya gaji yang ditawarkan lebih rendah daripada gaji minimum di Indonesia, dia tidak akan hantar dia punya pekerja ni untuk bekerja di Malaysia. Make sense kan? Dan salah satu lagi, kalau kita tengok bagaimana first Malaysia menjadi pengeluar sawit terbesar. Dan sekarang ni since 10 tahun lepas kan, Indonesia sudah take over. Bila dia jadi pengeluar sawit yang terbesar, so pekerja-pekerja ni yang ramai ni balik ke Indonesia. Itu first. Yang second, pembukaan ibu kota di Kaltara, Kalimantan Utara. Once dia dapat sana, kemungkinan besar kadar kegunaan tenaga asing ni di Sabah dia akan kurang dan dia akan balik di situ. Sama juga kalau kita realize Timur Leste, setelah kemerdekaan dia tu banyak warga Timur Leste yang ada di Sabah dia akan balik ke sana sebab peluang tu ada di sana sudah, dia balik. So kerisauan kita kemungkinan besar siapa yang akan isi loop ni selepas diorang ni. Dan bila teknologi masuk, contoh ada teknologi itu dalam di kawasan perladangan, industri apa semua, kemungkinan besar kadar guna tenaga tu dia akan jadi optimum lah. Itu yang make sense. Sebanyak yang kita dah bincangkan. Betul. Cuma kita ni episod yang pertama. Episod pertama kan. Sudah membara-bara ni. Banyak, insya-Allah, mudah-mudahan banyak episod akan datang yang kita nak bawakan. Cuma kita cerita kepada pendengar kita apa sebenarnya motif tujuan kita nak buat podcast. Okey, cerita dia sebenarnya kita ni lebih kepada memberikan kesedaran, lebih kepada pendedahan. Contoh macam benda-benda yang orang bukan tidak tahu dan kadar penyampaiannya yang rendah. Maksudnya rendah ni ialah kita faham orang sekarang ni full of information masuk, jadi orang select. Dia pilih mana information yang dia mau tahu. Tapi kita menawarkan di sini, information ni untuk sampai, sebab kita faham orang ni dia pendengar ataupun penonton ni dia ada segmen dia sendiri. So kita just mengisi kepada segmen-segmen yang mungkin ada orang suka dengar podcast, ada orang suka tengok social media. So itu kita sediakan dalam paket di Sabah ni lah. Itu tujuan kita kenapa kita buat benda begini, lebih kepada penyampaian lah. Mudah-mudahan usaha ini sebagai satu wadah, bukanlah kita kata kami pandai, tapi saya rasa akan datang kita akan cuba bawa tokoh-tokoh yang sesuai, yang mahir dalam bidang itu, untuk tokoh-tokoh ini mengupas apa itu yang kita nak cakap lah. Mudah-mudahan kita boleh mendidik masyarakat sesuai dengan wawasan 2020 yang walaupun yang sudah tertinggal, tapi untuk mendidik masyarakat supaya jadi lebih matang, lebih berfikiran yang saintifik dan sebagainya. Betul. Jadi kalau kita juga memerlukan feedback daripada penonton dan pendengar kita juga ni, kita perlukan feedback untuk beritahu kita apa sebenarnya keperluan kita. Kita faham setiap kita mulakan ni dia tidak akan perfect.
Kita pelan-pelan kita akan improve, tapi kita perlukan feedback daripada penonton, pendengar semua, macam mana apa yang perlu kita ni, dan kita open lah untuk berikan kita feedback tu semua. So InsyaAllah. mungkin sampai di sini saja setakat ini, so kita tutup kita punya sesi pada kali ini. Ada apa lagi, bro? Ada. Okey. So semoga jumpa lagi. terima kasih. POV Assalamualaikum. Kedai Kopi. Terbaik bos. Alright. Terima kasih.